pemprosesan makanan. Jadi kita habis hari ni selalu ni untuk topik 2 ni Lepas ni nak buat ulang kaji untuk tingkatan 4 pula. Okey, teknologi pemprosesan makanan maksudnya adalah apa maksud teknologi ni dulu kita nak tahu. Okey, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Ini menurut pakar nutrisi lah. Pakar nutrisi kata makanan mentah lebih baik. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Tak semua boleh makan dalam keadaan segar sebab kalau makan mungkin dapat keracunan kalau tak kena cara dia lah. Okey, oleh sebab itu kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Jadi makanan yang telah diproses ni biasanya tahan lebih lama, lebih enak, menarik dan juga lebih mudah dicerna. Okey. Jadi hak ni kena tahulah kenapa makanan tu perlu diproses. Ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. Kenapa makanan tu perlu diproses? Yang pertama, makanan tu akan tahan lebih lama. Yang kedua, rasanya pun lebih sedap bila dimasak. Yang ketiga, lebih menarik. Dan yang keempat, mudah dicernakan. Okey, kaedah pemprosesan makanan yang pertama. Kaedah pemprosesan makanan yang pertama ialah memasak lah. Kita masak makanan tu. Okey, dengan cara memasak, kita panaskan bahan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan ataupun kita panggil benda salai. Asap ni salai. Rebus, tumis, bakar, kukus. Okey, jadi ini adalah salah satu cara pemprosesan makanan. Contohnya, kita tahu dah karbo dah apa. Contoh makanan dimasak ni hari-hari masak kari ikan, ayam goreng, ayam panggang, nasi, sayur, kuih, banyak lagi lah. Okey, kaedah pemprosesan makanan yang kedua, kaedah penapaian. Ni contoh-contoh penapaian ni. Ni benda apa ni dalam gambar ni siapa tahu? Ni tempe. Yang ni kicap. Yang nombor 1 tu gambar benda siapa tahu? Kalau tahu bijak lah. Kimchi. Kimchi bagus. Ni mesti hantu Korea ni. Tengok cerita Korea semua. Okey. Kaedah penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Dia gunakan tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Kalau kampung kita penapaian ni buat tape lah. Tape ubi, tape pulut. Okey. Tapi bukan terhad kepada tapai sahaja. Buat tempe pun penapaian, kimchi pun penapaian, buat kicap pun penapaian. Okey, contohnya penapaian glukosa melalui tindakan yeast yang diguna untuk buat roti dan juga karbon dioksida, glukosa, etanol dan yeast ni untuk buat roti dia gunakan kaedah penapaian lah. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui proses penapaian macam cikgu cover tadi lah, kicap, kimchi, tempe, yogurt pun masuk penapaian dan juga tapai. Okey, pendehidratan atau pengeringan. Okey, kaedah pendehidratan iaitu kaedahnya ialah kita buang air daripada kandungan makanan tu. Okey, kaedah air disingkirkan. Singkir air daripada makanan. Contohnya ikan, sotong, udang. Asalnya basah. Tapi bila dijemur, dikeringkan, ini kita panggil kaedah pendehidratan. Okey, sama juga dengan susu, asalnya susu cecair, okey, kemudian dikeringkan, kaedah semburan kering dan kita dapat susu tepung, okey. Contoh produk makanan, inilah udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, biji rin, cendawan, susu tepung. Okey. Pempasturan. Okey, kaedah pempasturan ni teknikal sikit. Kena ingat molek lah pempasturan ni. Okey. Kaedah bila cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih untuk membunuh patogen. Patogen ni mikroorganisma yang membawa penyakit. Kita belajar dah dalam bab 1 hari tu. Kemudian disejukkan dengan cepat. Okey. Dia panaskan pada suhu tinggi dan disejukkan semula dengan cepat. Okey. Tak semua makanan sesuai guna kaedah pempasturan. Okey, biasanya guna untuk jus, buah-buahan dan juga susu segar. Okey, santan pun boleh guna kaedah pempasturan. Hak lain-lain tu tak sesuai ya. Contoh, susu segar dipanaskan pada suhu ni kena ingat ni 63 darjah Celsius
panaskan selama 30 minit. Okey, ni kaedah yang pertama. Dia ada dua kaedah pempasturan. Suhu 63, pasangan dia masa 30 minit. Kalau suhu 72 darjah Celsius, pasangan dia masa dia 15 saat. Okey, beza ni. Ni 2, 63, 30, 72, 15. Jadi kalau soalan tanya, berikan suhu dan tempoh masa untuk proses pempasturan, pilih pasangan yang betul lah. Kalau 63, pasangan dia 30 minit. Kalau 72 darjah Celsius, pasangan dia ialah 15 saat. Kemudian disejukkan serta-merta. Contoh produk makanan, susu segar, produk tenusu, jus buah-buahan, termasuklah santan kelapa. Okey, dalam kotak tu. Kemudian kaedah pengetenan. Okey, pengetenan, kaedah makanan disimpan dalam tin. Biasa kita guna dalam tin ni sarding lah, paling glamour sekali. Okey. Makanan dimasukkan dalam tin, kemudian disteril dan dipanaskan pada suhu tinggi melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan spora. Sebelum ni kita ada sebut tentang autoclave masa tingkatan 4. Okey, kaedah pelupusan sisa makmal tu. Okey, ingat tak bab pelupusan sisa makmal? Sisa makmal ada berapa kelas? Ada A, B, C, D. Okey, antaranya yang boleh boleh dilipuskan macam tu saja, ada yang kena proses dulu. Okey, dan termasuklah sisa-sisa macam yang perlu dimasukkan dalam autoclave terlebih dahulu untuk membunuh mikroorganisma. Okey, autoclave ni sejenis alat tekanan tinggi lah, masuk dalam tu dia menggunakan tekanan tinggi. Dan dia berputar, dia musing dalam tu. Okey. Kemudian bila di bawah tekanan tinggi, udara dalam tin yang mengandungi makanan yang disteril tu dikeluarkan. Dia buat keluar udara sebelum dia pateri. Pateri ni dia seal lah, atas tu tutup. Okey. Tin tu kemudian dipanas semula untuk membunuh mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepat. Kalau biasa tengok dalam TV, dia akan lalu kod mesin tu, musing masuk dalam, lepas tu dia zap, dia seal, lepas tu dia akan jiruh pula dengan air untuk sejukkan dengan cepat. Air tu air yang sejuk lah. Okey, contoh daging dalam tin, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos, susu dan banyaklah benda dalam tin. Semuanya menggunakan kaedah pengetenan. Okey, kemudian kaedah penyejuk bekuan. Okey, ni tahu belaka rasanya ni, masuk freezer. Okey, kaedah ni makanan akan disimpan dalam suhu kosong darjah Celsius ataupun lebih rendah. Okey, supaya makanan tu tahan lebih lama. Kita tahulah masuk kat bahagian beku tu. Kalau dekat industri dia ada bilik beku. Kalau kita kat rumah kita peti sejuk tu satu bahagian je kat bawah ataupun kat atas. Okey, sikit je bahagian beku. Tapi kalau dekat industri, dekat kilang dia ada bilik sejuk. Okey, bilik sejuk ni macam peti sejuk beku lah. Masuk dalam tu ngawak-awak beku. Okey, contohnya daging disejukkan pada suhu antara negatif 18. Negatif 18 ya. Bukan 18, negatif 18. Sehingga negatif 24 darjah Celsius pada suhu yang kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Okey, pada suhu tadi dikata daging disejukkan antara suhu negatif 18 hingga negatif 24 darjah Celsius. Jadi pada suhu ni, bawah pada negatif 18 ni, tindakan enzim akan terhenti. Jadi pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma akan terencat. Dia tak mati dia akan terhenti dan terencat. Okey, bukannya mati. Bila kita buat keluar, dia boleh tumbuh balik. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui penyejuk bekuan ialah makanan laut, daging, ayam dan juga ikan. Kaedah yang seterusnya, kaedah penyinaran. Okey. Okey, jadi makanan akan didedahkan kepada sinaran yang mengayon. Contohnya sinar gamma, ultra ungu dan juga sinar X untuk membunuh mikroorganisma seperti salmonella, Campylobacter sp dalam daging mentah dan juga serangga seperti kutu dalam beras. Pun gunakan kaedah sinaran. Jadi cikgu nak betulkan sikit, dulu masa topik tingkatan 1 pula, bab pertama dalam modul ulas tu kita ada jawab soalan objektif. Salah satu soalan tu cikgu ingat lagi, ada tanya sinaran manakah yang tak boleh digunakan dalam pemprosesan makanan. Okey, jadi masa tu cikgu rasa cikgu beri jawapan sinar X kot.
Okay, sebab cikgu kata sinar X tu untuk X-ray. Sebenarnya salah. Sinar X boleh guna untuk kaedah penyinaran makanan dan salah satu jawapan dalam tu, pilihan jawapan dia ialah sinar beta. Jadi sinar beta ni tak diguna dalam untuk kaedah pemprosesan makanan. Tak guna sinar beta. Ni tak guna. Okey, jadi cikgu betulkan semula tu. Balik semulalah, mau diulas, cek balik jawapan. Betulkan semula jawapan yang telah ditanda tu. Kemudian sinaran mengayon juga dapat memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Ni penting untuk bila nak ekspor lah. Contohnya kentang. Kentang kat negara kita tak ada tanam kentang. Okay, potato tu. Jadi daripada negara asal dia nak sampai ke negara kita biasanya ambil masa lah. Kalau cuba tengok kentang kat rumah kita, kalau kita lock lama 2 minggu kentang, apa jadi? Dia akan tumbuh mata tu. Dia akan tumbuh mata dan kentang tu akan mula kecut. Sebab dalam kentang tu sendiri digunakan untuk semasa proses pertumbuhan dia, dijadikan nutrien lah. Kentang tu bila dia dah start tumbuh tu, kentang tu akan mengecut sebab kentang tu sendiri digunakan sebagai sumber nutrien untuk pertumbuhan dia. Okey, jadi cuba bayangkan kalaulah daripada negara asal tu ambil masa sebulan nak sampai negara kita, kentang tu memang tumbuh tinggi dah lah. Jadi untuk elakkan pertumbuhan percambahan tu berlaku, dia sinarkan dahulu untuk ekspor. Jadi proses percambahan tu dilambatkan. Okey? Sama juga dengan ke kacang ke ataupun apa-apa yang berubi lah, macam yang beraizong macam kunyit, halia, kalau nak ekspor, semuanya perlu disinarkan dulu. Contohnya produk makanan yang digunakan penyinaran ialah sayur-sayuran, biji rin dan juga buah-buahan. Okey, seterusnya kaedah pembungkusan vacuum. Vacuum semua orang tahu. Kalau pergi beli kepuk, nak beli kepuk vacuum. Maknanya dia sedut keluar udara dan kita tengok bekas plastik tu dia jadi konyok, mampak molek lah. Okey. Kaedah udara disingkirkan. Pembungkusan vacuum ni udara dibuang daripada bekas ataupun beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan tu sebelum bungkusan tu ditutup, diseal dengan ketat lah. Jadi bila udara tidak ada dalam bungkusan, dia dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Sebab mikroorganisma ni benda hidup, dia perlukan oksigen. Okey? Jadi bila tak ada udara, tak adalah oksigen, kuranglah ataupun lambatlah prosesnya. Bukan tak ada langsung, masih lagi ada sikit-sikit sebab kita tak mampu nak pastikan kosong terus. Okey? Okey, contoh produk makanan yang menggunakan pembungkusan vacuum ialah kacang, beras, durian pun ada yang diekspor dan juga sayur-sayuran. Okey, bahan kimia yang diguna dalam pemprosesan makanan dan kesannya terhadap kesihatan. Kita tengok dulu apa jenis-jenis bahan kimia. Bahan kimia yang pertama ialah pengawet. Okey, fungsi dia untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, mengurangkan kerosakan makanan, menjadikan makanan tahan lebih lama. Okey, contoh bahan kimia sama ada semula jadi atau buatan lah. Bahan kimia ada 2 jenis. Okey, semula jadi atau buatan. Garam ni secara semula jadi. Contohnya daripada makanan laut dan juga sayur-sayuran. Okey, gula pun semula jadi daripada pokok tebu. Okey, biasanya contoh makanan ialah buah-buahan. Dalam buah pun ada gula. Cuka pun semula jadi, ada juga cuka buatan. Okey, cuka buatan macam cuka dalam botol tu lah. Cuka semula jadi macam cuka tuak, cuka apple, cuka kurma. Okey. Kemudian natrium nitrit dan natrium nitrat. Natrium nitrat buatan, natrium nitrit ni dua-dua ni buatan. Okey, contohnya dalam daging dan juga sausage. Contoh makanan yang ada bahan-bahan ni. Kemudian asid benzoik, ini adalah bahan buatan, biasanya ada dalam sos. Okey, sos dan juga jus buah-buahan. Begitu juga asid borik, ini adalah buatan, ini ada dalam mi dan juga berbola ikan. Jadi kalau boleh buat mi sendiri, buatlah mi sendiri. Okey, asid borik ni tak bagus asid borik juga ada dalam ni cili boh tu, cili boh yang kita beli tu. Okey. Kalau tak nak asid borik, kena mesen sendiri cili kering. Okey, kemudian sulfur dioksida buatan. Okey, bubuh biasanya ada dalam kordial buah-buahan. Okey, next. Bahan kimia yang kedua ialah pewarna. Kenapa mesti guna pewarna? Untuk hasilkan makanan tu lebih menarik lah. Nak suruh menarik, nak suruh ada warna. Kalau tak, warna kelabu asap je, tak comel. Okey, contoh pewarna semula jadi, daun pandan, kunyit. Okey, susu pun boleh jadi pewarna. Pewarna putih lah. Caramel pun boleh jadi pewarna dan juga santan. Ini semuanya semula jadilah.
Kemudian tartrazine. Okey, ini buatan. Sunset yellow pun buatan. Carmoizine pun buatan. Ni warna merah. Carmoizine ni warna merah Okey, ini ada dalam makanan seperti contoh ni lah. Boleh tengok sendiri. Ini dalam buku teks semua ada. Kemudian peluntur. Okey, fungsinya untuk melunturkan makanan asal yang tidak dikehendaki. Okey, contohnya karbon diaktifkan. Ini datang daripada sumber semula jadi. Kemudian benzoil peroksida. Okey, asid benzoil lah. Okey, biasanya diguna karbon diaktifkan guna dalam minyak sawit dan juga gula tebu. Gula tebu, cuba awak tengok warna asal air tebu. Warna apa? Adakah air tebu warna putih? Jadi kalau kita buat gula daripada air tebu tu memang kita tak akan dapatlah gula yang putih sebenarnya. Kita dapat warna dia coklat keperang-perangan ataupun warna gelap. Okey, macam gula perang tu lah warna dia. Okey, jadi nak dapatkan gula yang putih, dia perlu lunturkan. Okey, lunturkan. Okey, begitu juga minyak sawit. Kalau awak perah buah sawit asal tu warna dia dok jernih macam kita dapat ni lah. Kalau kita beli dalam botol ni warna dia pekat merah, pekat likat. Okey. Dan untuk lunturkan balik warna tu dia gunakan karbon yang diaktifkan. Okey. Benzoil peroksida untuk lunturkan gula, untuk lunturkan beras, tepung, bihun. Tepung warna asal dia dok putih selepuk gitu. Dia warna perang-perang gitu sikit, coklat-coklat sikit, kelabu gitu. Okey. Jadi tepung hak putih selepuk tu dah ada benzoil peroksida di dalamnya sebagai bahan peluntur. Okey, kemudian ada perisa. Okey. Yang ke berapa dah? Yang ketiga. Perisa untuk meningkatkan rasa, nak jadikan makanan tu lagi sedap, lagi wangi dan menambahkan rasa semula jadi pada makanan tersebut. Contohnya gula, garam, cuka, daun pandan, vanila ni semua semula jadi. Penggunaan dalam pembuatan kuih muih dan juga kek, aiskrim. Okey. Dan yang buatan pula ialah MSG, monosodium glutamat. Hampir semua makanan ada monosodium glutamat, melainkan makanan tu awak masak sendiri. Kalau pergi kedai memang ada MSG. Okey, contohnya dalam mi segera, kicap soya, kerepek kentang dan semua jajan-jajan tu semuanya ada MSG belaka. Okey, penstabil. Penstabil mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Okey, dan juga memperbaiki tekstur dan pemekatan makanan. Okey, contohnya kalau kita nak buat kek, kita ambil butter, kita campur dengan telur. Lepas tu kita kocok-kocok, kita akan dapati butter tu akan naik atas terapung. Dia tak campur molek. Jadi untuk stabilkan biasanya ada bahan penstabil yang ditambah untuk bagi dia homogen. Homogen ni maksudnya dia sebati molek. Okey, contohnya ialah kanji ni semula jadi. Gelatin pun semula jadi. Okey, agar-agar pun semula jadi. Gam akasia pun semula jadi. Tapi ada jugalah yang buatan. Okey, gelatin ada yang buatan. Dia ada yang buat sintetik lah. Okey, contoh penggunaan dia dalam sos cili, dalam jelly. Gelatin kita tahu untuk buat macam agar-agar tu, untuk pekatkan. Kemudian agar-agar semula jadi dalam penggunaan aiskrim, sup segera, jelly dan juga gam akasia. Okey, Arabic gum. Okey, untuk buat aiskrim, gula-gula dan sebagainya. Okey, lagi dah berapa dah? 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 pemanis dan yang ke-7 antioksidan. Pemanis untuk bagi minuman dan makanan tu lebih manis lah. Contoh gula semula jadi, sumber semula jadi gula Melaka, madu. Yang buatan pula ialah dua ni, aspartam dengan sorbitol. Ini untuk ini adalah pemanis buatan. Okey, selain pada tu ada juga pemanis semula jadi stevia. Pernah dengar kan stevia? Okey, daripada sejenis daun. Bila kita gigit daun tu, lidah kita akan rasa manis sepanjang hari. Okey, semua makanan yang kita makan akan rasa manis. Okey, biasanya dia buat dalam bentuk cecair lah, titik-titik dalam air, ganti gula. Untuk gantikan gula dalam makanan. Okey, biasanya guna dalam kuih muih. Yang buatan ni biasanya dalam kordia lah, minuman kordia, minuman bergas tu. Banyak dalam tu. Dan juga makanan untuk pesakit diabetes. Okey, antioksidan pula, tujuan penggunaan dia untuk memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Bila kita nak tahu makanan berlemak yang teroksida ni, contoh dia mudah je. Bila dia tengik, rasa dia tengik. Contohnya kita goreng kepuk keping tu, kita letak dalam bekas dan biarkan seminggu. Okey, minggu depan bila kita makan kepuk tu rasa lain dah, tengik sebab minyak tu. Okey, itu adalah proses pengoksidaan. Okey, dan juga mencegah warna buah dan sayuran daripada bertukar menjadi perang. Okey, sumber antioksidan semula jadi ialah asid ascorbic, iaitu vitamin C. Vitamin C dengan asid ascorbic ni benda yang samalah.
Okey, tocopherol, vitamin E juga sumber semula jadi. Hydroxyanisol terbutil. Okey, ini adalah buatan. Ini ada dalam pil vitamin biasanya. Yang ni dalam minyak masak, margarin dan juga biskut. Okey, seterusnya pengimulsi. Okey, tujuannya untuk mengimulsikan makanan yang tidak bercampur. Contohnya macam tadi jugalah, macam pestabir tadi, dia nak suruh campur antara lemak dengan air, dia nak campur dalam makanan, jadi dia nak suruh campur molek, dia letak pengimulsi. Contohnya lecithin daripada kuning telur ataupun kacang soya daripada sumber semula jadi. Pektin pun daripada sumber semula jadi. Asid lemak seperti monoglycerida ni sumber semula jadi, dan magnesium stearat ni adalah sumber daripada bahan buatan. Diguna dalam pembuatan yogurt, keju, pektin dalam mayonis, puding, lecithin dalam aiskrim dan juga coklat. Okey, apa kesan bahan-bahan kimia yang dah kita bincang tadi? Okey, pukul apa dah? Oh, pukul 9 lebih dah. Okey, sikit lagi cikgu nak perhabis juga ni. Bahan kimia tadi, pengawet. Kalau pengawet ni diguna terlampau banyak, boleh menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, boleh menyebabkan alergi. Ibu yang mengandung fetus dia boleh cacat, merosakkan hati dan juga ginjal. Begitu juga dengan pewarna ni, kita cerita yang sintetik yang bukan semula jadi. Okey, pewarna juga boleh menyebabkan kanser, kemandulan, keracunan makanan, kerosakan hati dan ginjal. Peluntur tadi, kanser, keracunan makanan. Tengok, kanser hampir semua ada ni. Kanser. Okay? Kecuali antioksidan. Antioksidan tu lawan kanser. Bagus. Okay? Tapi ada juga kesan dia bila banyak sangat antioksidan diguna. Kemudian tadi apa pewarna dah, peluntur dah, perisa. Perisa juga menyebabkan kanser tadi, tekanan darah tinggi, sakit jantung. Perisa ni masuklah gula, garam, okay? Kerencatan otak pada ginjal, merosakkan hati dan ginjal. Ini semua ni akan jadi mudarat bila terlampau banyak penggunaan dia. Okay? Pemanis pula. Pemanis, gula ataupun aspartam tadi, pemanis tiruan, kanser jugalah, boleh menyebabkan diabetes mellitus, kencing manis, alergi, ruam pada kulit. Siapa yang ada masalah gatal-gatal, makin makan manis, makin banyak gatal dia. Obesiti, gemuk, merosakkan hati dan ginjal. Antioksidan pula menyebabkan pertumbuhan badan terencat, okay? Merosakkan hati dan ginjal, ruam dan juga kegatalan pada kulit. Okey, dah habis itu kita setakat ini dulu cikgu rasa untuk hari ini. 2.6 kita akan sambung lain kali pula. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Jadi kita jumpa dalam siri yang seterusnya pula lah, 2.6. Setakat ni itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa siapkan latihan dalam modul ulas.